Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Hari ini SPR telah pun menentukan tarikh penamaan calon, tarikh pengundian dan tarikh pengundian awal. Alhamdulillah, SPR telah pun memilih hari Sabtu sebagai hari penamaan calon dan juga hari Sabtu sebagai hari pengundian. Ini suatu perkara yang amat kita persetujui. Selain daripada itu, undi awal pada 15 hari bulan 4 hari sebelum pengundian biasa pun kita persetujui. Sebelum ini kita melihat bagaimana ada pilihan raya umum hari pengundiannya dibuat pada hari Sabtu. Ada, tak silap saya, pada pilihan raya mungkin 2-3 pilihan raya yang lepas. Namun pemilihan pada hari Sabtu itu sudah tentu akan memberikan kemudahan kepada pengundi-pengundi yang tinggal di luar kawasan untuk pulang mengundi, dan mereka ada satu hari rehat untuk mereka pulang semula ke tempat mereka tinggal, kerana mungkin ramai, dan kita tahu ramai pengundi-pengundi yang tidak tinggal di kawasan ataupun di tempat mereka membuang undi. Satu perkara lagi yang saya kira suatu yang kita persetujui juga ialah tempoh berkempen. Tempoh berkempen yang ditetapkan oleh SPR selama 2 minggu juga, saya rasa ataupun saya yakin memang dipersetujui ramailah, sebab pada pilihan raya umum ke-14 dulu kita hanya ada 12 hari. Kali ini diperuntukkan sebanyak 14 hari, iaitu 2 minggu. Cuma yang kita mohon dan kita berdoa agar hari pengundian dan mungkin 2-3 hari sebelum pengundian itu tidak ada bencana banjir. Kerana kalau berlaku banjir, mungkin sehari dua sebelum hari pengundian pun, ianya mungkin akan menyusahkan pengundi untuk pulang mengundi. Seperkara lagi yang ingin saya perkatakan kepada parti-parti politik lah. Saya rasa sekarang ini adalah musim di mana berlakunya lobby-melobi, berlakunya rasa tidak puas hati di kalangan mungkin mereka yang mungkin tidak dicalonkan semula, ataupun mungkin ada mereka yang dicalonkan tetapi tidak dipersetujui oleh akar umbi dan sebagainya. Kerana kita tahu setiap kali proses penamaan ataupun proses memilih calon itu sudah tentu akan berlaku rasa tak puas hati. Kita tidak mungkin dapat memuaskan hati semua orang. Selagi seorang itu bergelar manusia, dia sudah tentu akan ada yang puas hati dan tidak puas hati. Maka bagi saya lah, kepada semua parti-parti politik, terutamanya kepada PH, inilah masanya, kerana kita ada bermula daripada 20 hari bulan sehingga ke penamaan calon 5 hari bulan, kita ada lebih kurang 2 minggu lagi. Jadi masa 2 minggu ini adalah masa yang cukup untuk kita menilai penerimaan akar umbi, menilai penerimaan rakyat kepada calon yang kita namakan. Kita jangan hanya melihat calon itu diterima oleh ahli-ahli parti, tetapi yang penting calon itu diterima oleh pengundi teramai, pengundi yang bukan di kalangan penyokong PH, pengundi yang atas pagar dan sebagainya. Kalau pengundi UMNO dengan pengundi PAS tu memanglah, pengundi bersatu tu memanglah dia takkan undi ataupun tak puas hati, takkan undi calon Pakatan Harapan. Tetapi yang kita ingin buat sedikit kajian ataupun buat sedikit survey, analisis dan sebagainya ialah penerimaan calon yang kita namakan itu di kalangan ahli-ahli parti sendiri dan juga di kalangan masyarakat atas pagar ataupun pengundi-pengundi atas pagar. Kerana yang paling penting bagi saya ialah kita mesti memilih calon yang winnable, calon yang boleh menang, ataupun calon yang kita kata ada winnability, kebolehan untuk menang. Tidak ada gunanya kita memilih kawan kita memilih orang yang baik dengan kita, ataupun kita memilih calon incumbent umpamanya, tetapi dia tidak mungkin ataupun tidak ada sifat winnable. Dia tidak ada kebolehan untuk menang. Walaupun mungkin pada PRU ke-14 dulu dia diterima baik oleh pengundi, tetapi tidak semestinya keadaan penerimaan pengundi pada 2014 PRU 14 dengan PRU 15 ini sama, kerana demografi tentang komposisi pengundi dan sebagainya sudah berbeza. Kerana itulah bagi saya Pakatan Harapan
mempunyai masa untuk menilai calon-calon yang telah dinamakan. Saya yakin hampir 90% calon-calon telah dinamakan, dan saya yakin sudah ada parti-parti, cawangan-cawangan, bahagian-bahagian, ranting, cabang-cabang dan sebagainya yang telah menolak ataupun membuat protes. Maka inilah masanya untuk Pakatan Harapan menilai calon yang terbaik di antara yang baik. Kan? Jadi kita ada calon-calon yang baik banyak kan. Jadi kita kena cari yang terbaik, ya. Yang terbaik di kalangan yang baik-baik itulah. Kerana kita tahu bahawa faktor calon juga memainkan peranan. Walaupun sebenarnya faktor parti itu paling besar sumbangan kepada kemenangan, tetapi faktor calon itu penting juga. Kalau 100 orang, 200 orang menolak calon kita, orang kita sendiri tak undi calon kita umpamanya, kalau 200 kita sudah rugi. Mungkin kali ini keputusan itu akan keputusan majoriti sangat sangat tipis. Mungkin bawah 10 kan, mungkin bawah 100. Jadi satu undi itu amat bermakna kepada calon-calon ataupun kepada parti-parti yang bertanding. Satu lagi ialah inilah masanya bagi saya, walaupun Pakatan Harapan akan mengumumkan kursi-kursi yang mereka bertanding, berapa untuk Amanah, berapa untuk PKR, berapa untuk OPKO, berapa untuk DAP malam ini, iaitu pada 20 Oktober ini. Tetapi mungkin dalam masa 2 minggu ini boleh dirombak kembali, umpamanya kalau sekiranya boleh swap dan sebagainya, kan? Sebab bagi saya yang penting sekarang ini ialah kemenangan. Mungkin di sesuatu kursi itu, parti A adalah lebih sesuai daripada parti B, ataupun mungkin calon A lebih sesuai daripada calon B, dan juga kita boleh melihat siapa lawan kita. Jadi saya yakin pimpinan arif tentang ini, pimpinan berpengalaman tentang ini, namun suara akar umbi dan juga pandangan-pandangan rakyat terbanyak juga perlu diambil kira. Jadi masa masih ada 2 minggu lagi. Jadi nak bincang dengan muda dan sebagainya, masa masih ada. Jadi muda pun janganlah tak sabar nak dapat kursi mana kan. Bagi saya muda pun kena sabar, kena fikir, dan parti-parti komponen juga kena fikir mana kursi yang perlu diberi kepada muda, dan muda juga janganlah terlalu demand dan sebagainya. Itu pandangan saya sebagai ahli parti di peringkat bawahan. Jadi jumpa lagi dalam analisis yang lain pada sudut pandang saya, dan saya tidak ada kepentingan untuk saya bercakap ini. Bukan saya nak lobby kerana saya pun tak bertanding dan sebagainya, tetapi yang penting saya ingin melihat Pakatan Harapan turun pada kali ini sebagai satu pasukan yang mantap dan mempunyai dan meletakkan calon-calon yang winnable, calon-calon yang paling baik di semua kursi yang Pakatan Harapan tandingi. Jumpa malam ini di Ipoh Convention Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.